Salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton video ini. Malaysia, negara kita yang terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai keberbagai agama, tradisi dan budaya. Seperti yang saya sedia maklum, Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, China dan India, dan juga mempunyai pelbagai etnik yang lain. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia dikenal sebagai Tanah Melayu, sebuah wilayah yang mempunyai kedudukan di persimpangan laluan perdagangan maritim Asia. Dengan kedudukan strategik Tanah Melayu, ramai pedagang dan bentawak lain yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik tertarik ke Tanah Melayu untuk berdagang, mempelajari budaya Tanah Melayu dan juga memperkenalkan agama dan budaya mereka ke Tanah Melayu. Dengan kehadiran pedagang dari Timur Tengah dan China, agama-agama seperti agama Buddha dan agama Islam diperkenal dan dikembang di Tanah Melayu. Dalam video ini, saya akan membincangkan sejarah agama Islam, agama utama di negara Malaysia yang memainkan peranan penting dalam membentuk identiti Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah agama Islam datang ke Tanah Melayu pada zaman dahulu dan apakah kesan dan pengaruh yang dibawa kepada Tanah Melayu? Agama Islam berasal pada abad ke-7 Masehi, tapi pada zaman itu, kepercayaan Islam tidak mempunyai gelaran dan Islam ketika itu dizahirkan dengan mentauhidkan Subhana Allah. Asal-usul Islam berkait rapat dengan Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi umat Islam. Pada 6 Ogos 600 sebelum Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu pertama daripada surah Al-Alaq bermula dengan perkataan Iqra yang semangat menjadikan tamadun Islam berkembang dan maju. Selepas itu, baginda menerima wahyu kedua yang merupakan peristihakan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Subhana Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Dakwah dilakukan secara 2 peringkat, iaitu secara rahsia dan terang-terangan. Dakwah secara rahsia dijalankan selama 3 bulan, terutamanya melalui sahabat-sahabatnya. Dakwah secara terang-terangan dimulakan kepada kaum keluarganya. Namun begitu, baginda berhadapan dengan penentangan yang kuat daripada bapa saudara dan masyarakat Arab Quraisy yang ingin menerima Islam pada awalnya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW menghijrah ke Madinah selepas kehilangan perlindungan dengan kematian bapa saudaranya, Abu Talib. Di Madinah, baginda diterima dan dianggap sebagai pemimpin. Baginda berjaya merangkam piagam Madinah dan membentuk satu komuniti Islam Madinah. Inilah merupakan kisah-kisah asal-usul Islam. Menurut sejarah, agama Islam diperkenalkan ke Tanah Melayu apabila pedagang-pedagang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di rantau ini. Sejak awal perkembangan agama Islam pada abad ke-7, mereka mula datang ke Asia Tenggara melalui laluan perdagangan laut. Mereka telah membawa barangan dagangan seperti kaca dan tembikar dan juga memperkenalkan agama Islam dan budaya Islam. Mufti Negeri Johor menyatakan bahawa kehadiran agama Islam di Tanah Melayu telah bermula sejak tahun 650 Masehi, iaitu pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Bukti arkeologi dan artifak kaca dan tembikar telah memperkukuhkan kenyataan ini. Menjelang abad ke-15, penubuhan Kesultanan Melaka menjadikan titik penting dalam penyebaran Islam. Melaka muncul sebagai pusat perdagangan baru yang menggantikan Sriwijaya dan juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam.
Apabila Sultan Megat Iskandar Shah memerintah Melaka, baginda memberi penghormatan kepada pedagang Arab dengan menyediakan kawasan penempatan kepada mereka dan juga mengizinkan mereka membina masjid. Selain itu, Sultan Muhammad Shah, pemerintah pertama Melaka yang memeluk agama, juga memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam. Baginda memerintah mengikut ajaran Islam, mengasaskan etika istana dan juga memperluaskan agama Islam. Dalam pemerintahannya, agama Islam beransur-ansur menjadi agama utama di negeri Melaka. Secara keseluruhan, pedagang Arab memperkenalkan agama Islam ke tanah Melayu dan golongan istana memberi sumbangan yang penting dalam penyebaran agama Islam. Agama Islam secara perlahan-lahan menjadi teras masyarakat, sekaligus membawa perubahan besar kepada sistem politik. Sebelum penjajahan kuasa asing, undang-undang Islam diterima dan diserap ke dalam adab serta istiadat masyarakat tempatan. Penggabungan ini telah menghasilkan satu sistem yang menggabungkan hukum adat dan hukum Islam, seperti penggabungan adab berparti dan adab temenggung dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kedatangan Islam telah memperkenalkan konsep khalifat. Raja sentiasa ditaati dan mengingkari raja dianggap sebagai mengingkari Tuhan. Selepas menerima agama Islam, identiti raja tradisional juga berubah daripada gelaran raja kepada gelaran sultan. Ini telah memberikan penggambaran yang lebih jelas tentang kuasa dan kewibawaan yang dimiliki oleh raja. Dalam konteks sistem pemerintahan ini, agama Islam memperkenalkan prinsip moral dan etika kepada sistem perundangan, terutamanya konsep amanah, keadilan, dan juga tadbir urus yang bersih. Pemimpin diharapkan dengan bertindak dengan penuh integriti dan keadilan, serta menghormati setiap anggota masyarakat. Kedatangan Islam telah membawa kesan yang mendalam dalam pengembangan ekonomi tanah Melayu, terutamanya dalam aspek perdagangan dan aspek pengagihan kekayaan. Penyebaran Islam telah membentuk rangkaian perdagangan yang luas, termasuklah perdagangan dengan Barat, Timur, India dan China. Prinsip etika Islam yang mengutamakan kejujuran telah menjadikan Melaka berkembang pesat sebagai pusat perdagangan. Setiap pedagang wajib bertindak jujur dalam setiap transaksi, dan prinsip ini telah menarik ramai pedagang untuk menjalankan perdagangan di kawasan tersebut. Di samping itu, kedatangan agama Islam juga memperkenalkan sistem zakat yang mengalihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat Islam. Pengenalan sistem ini telah memberi sumbangan yang besar untuk memastikan setiap anggota masyarakat dapat menikmati hasil daripada pertumbuhan ekonomi. Sistem zakat ini telah membantu dalam pembangunan seluruh masyarakat. Kedatangan agama Islam telah memberi kesan yang positif dalam lapangan kehidupan masyarakat. Agama Islam memberi impak yang besar kepada perkembangan intelektual dan pemikiran masyarakat Melayu. Selepas kedatangan agama Islam, kebanyakan institusi pendidikan seperti pondok dan madrasah telah ditubuhkan di tanah Melayu. Penubuhan institusi-institusi ini telah berjaya menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Melayu seperti tulisan Jawi dan hadis. Selain itu, sastra Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu berjaya diislamisasikan. Sastra Melayu memainkan peranan penting dalam melahirkan individu yang beretika dan pengetahuan. Hal ini telah menunjukkan pendidikan berasaskan Islam
berjaya memperkasa masyarakat Melayu dari segi rohani, intelektual dan moral. Dengan penyebaran agama Islam, bahasa Melayu berkembang menjadi lingua franca di tanah Melayu. Di samping menjadikan alat komunikasi, bahasa Melayu juga berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, keagamaan dan juga perdagangan. Pengaruh agama Islam telah memperkaya budaya dan bahasa masyarakat Melayu dan juga memupuk masyarakat yang berdaya saing dan berintegriti. Melalui penerangan sebelumnya, saya haraplah anda semua dapat memahami sejarah kedatangan agama Islam dan pengaruh yang dibawanya melalui video ini. Kedatangan agama Islam telah mempengaruhi sistem politik dengan memperkenalkan pentadbiran dan undang-undang yang teratur. Ekonomi tanah Melayu juga ditubuhkan, terutamanya dalam sektor perdagangan. Agama Islam juga mengubah budaya dan pendidikan masyarakat Melayu, membawa kepada pemikiran baru dan nilai-nilai baru yang memperkaya khazanah ilmu dan sastera. Selain daripada impak positif, kedatangan agama Islam juga menjadi asas kejayaan kerajaan Melayu. Pemahaman sejarah kedatangan agama Islam dan kepentingan sangat penting dalam memupuk keharmonian dan kehormatan antara pelbagai etnik dan bangsa. Diharapkan melalui video ini, anda dapat menghargai sejarah dan kepentingan. Terima kasih kerana menonton video ini.